Kita kembali lagi dalam pagi dan seperti yang kami berikan pelibis kita, segmen seterusnya, segmen wawancara. Satu-satunya segmen wawancara untuk Rampai Pagi edisi santai untuk hari Sabtu hari ini. Kita akan berbincang mengenai dengan aiskrim. Di segmen Artisan bersama dengan narasumber yang telah pun kita jemput di studio bersebelahan dengan Atul masa ini. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Haimisah binti Mahli merupakan seorang pengurus. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Puan? Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat ni Puan. Jadi saya rasa tajuk ini memang orang Ketani boleh memberikan inspirasi kepada para belia Ketani luar sana. Betul. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut lagi kenapa sebenarnya tajuk ini ataupun aiskrim ini dibawakan untuk penonton Ketani pada hari ini. Sebenarnya perniagaan aiskrim ni kalau kita ni macam baru kan mula belajar dalam bidang perniagaan, sebagusnya kita mula dari yang kecil. Bagi belia-belia yang baru kan menceburi bidang perniagaan, sebagusnya carilah dari modal yang kecil. Pasal kalau aiskrim ni modal kecil, untung marginnya besar. Saya tak tertarik sekali ni Puan apabila Puan mengongsikan tadi modalnya kecil. Bukan apa, saya mengingati kembali ni Atola dan Puan Haimisah. Sewaktu kecil dulu Puan, kalau kita lihat pada masa ni industri aiskrim ini sudah berkembang melalui pelbagai evolusi. Sekarang ada aiskrim yogurt, aiskrim kek pun berasaskan aiskrim. Sewaktu kecil dulu Puan, yang saya ingat aiskrim yang dibuat dalam plastik. Disimpan air bandung, dibekukan, ada bubur kacang jadi aiskrim. Jadi itu yang memori kita ni Atul lah. Betul. Kalau kami dulu memanggil zaman aiskrim. Kalau dulu pun aiskrim 20 sen. Kalau Atul pun sudah cukup gembira Atul lah. Kalau waktu dululah Atul yang membawakan kegembiraan di kalangan kanak-kanak. Zaman dah berubah. Betul. Kita indah lagi makan yang aiskrim plastik tu. Kita berubah kepada pop cycle. Pop cycle. Pop cycle seakan-akan sama dengan aiskrim yang dalam plastik itu. Nanti kita akan tanya lagi tu. Betul, jadi betul. kenapa sebenarnya kita minat dalam bidang ataupun dalam bisnes membuat aiskrim ni? Kalau awal-awal perniagaan dulu kan, saya berjual makanan. Tapi bila saya ikut expo, ada satu booth itu ia jual aiskrim. Paling laku. Dalam hati terdetik, daripada ngalih membuat makanan, berjual aiskrim itu senang saja. Macam ia kaut-kaut, lepas tu bagi pelanggan, dapat duit. Bila dipikir macam itu kan, jadi saya pun macam mencari guru, minat itu timbul. Mungkin dari sana perniagaan boleh extend lagi besar. Jadi kami mencari guru lah. Mencari guru, pergi ke Malaysia. Itu yang awal-awal saya belajar lah. And then bila balik buat macam indah juga sukses. Macam resepi itu macam mengeras, indah sama apa itu ini kan. Jadi banyaklah saya belajar. Macam PJJ, pergi kelas 1 5-6 kali. Sampai saya pergi ke gelato. Kan mau tahu macam mana kita ni tahu mansuh expired aiskrim itu. Semua tu yang kita ni perlu pelajari. Bila sudah macam 5-6 tempat, saya gabungkan resepi itu. Gabung-gabung dapatkan jadi satu resepi. Bila ia jadi satu resepi, kita ni jual, memang belum dapat sambutan dari awal-awal. Awal-awal berjual itu memang tidak dapat sambutan. Tapi kita membuat promo itu dengan cara bersedekah. Kita bagi dengan orang. And then letak nombor telefon apa itu ini. Bila orang makan, ia merasa nyaman, baru ia kontak. Dari sanalah berkembang. Tapi awal-awal memang kami buat ini secara sampingan saja. Bila tahun 2023, baru kami buat secara serius lah. Bayangkan ya, banyak tempat belajar untuk menghasilkan satu produk itu. Orang kata ni orang padu.
Betul. Seperti yang dikongsikan Joni tadi Puan dan Atol dia ada penonton dari segmen Kolaborat tadi ada menerangkan mengenai dengan kepentingan ilmu, dengan kepentingan tadi terus belajar. Inilah sama juga dikongsikan oleh Puan tadi dalam proses menghasilkan aiskrim yang bermutu ni Puan. Memang ada proses pembelajaran di sana, tidak berhentilah Puan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Benar. Jadi kalau boleh ditanyakan Joni Puan, tadi ada dikongsikan sedikitlah soalan daripada Atol tadi, kalau mungkin boleh diceritakan lagi ni Puan. Seperti yang kita ceritakan tadi, ianya bermula semasa kita melihat industri itu semakin berkembang, and then dari segi pulangannya pun bagi kita agak memuaskan, menguntungkan dan sebagainya. Mungkin ada lagi sebab-sebab lain barangkali kenapa memilih aiskrim di samping modal yang indah tinggi barangkali pun. Mungkin ada lagi cerita-cerita tersendiri kali Puan, kenapa aiskrim, kenapa indah makanan yang lain ni Puan. Kalau kita ni lihat masa ni di Brunei, peniaga-peniaga macam cendawan tumbuh. Betul. Semua makanan hampir sama. Jadi kita ni macam kalau yang belia bersaing tu mesti kita ni dalam macam kadang-kadang stres. Kalau indah modal sudah keluar besar, tapi pendapatan tu pulangan tu sikit. Jadi kadang-kadang remaja ni cepat stres putus asa. Katanya modal banyak macam ni, and then pulangan macam ni. Sedangkan kalau kita buat aiskrim ni, modalnya baru berapa ringgit, and then pulangannya dalam puluhan. Kalau kita ni tu untuk buat satu adunan, kalau kita ni buat banyak adunan macam-macam flavor, tu mungkin dalam ratusan kita dapat lagi pun. Ia lambatkan kata orang bangas. Lambat expired lah. Lambat expired. Kalau makanan kita ni jual mesti harian ni jual habis. Betul. Mesti jual harian ni habis. Indah habis kita ni pening ni memikirkan untuk modal keesokan harinya. Tapi ini kita ni santai. Kalau kita ni buat es krim santai saja. Macam kami kalau ada order baru buat. Berapa banyak orang untuk macam acara majlis baru kami buat. Kalau macam biasa-biasa, apa yang stok ada, itu dulu dihabiskan. Jadi, lebih santai lah perniagaan ini daripada perniagaan yang lain. Mungkin kalau Joni Puan, dari segi keistimewaan, rasanya banyak je yang membuat yang melibatkan diri dalam bidang membuat aiskrim ni Puan. Kalau bagi kita sendirilah, keunikan aiskrim bis kita, rasanya dari ni orang arah bab yang mana tu Puan? Okey. Dari struktur es krim itu sendiri. Macam es krim ini ada macam-macam jenis. Kalau yang berkautan itu namanya hard ice cream. Kalau es krim yang macam berjual yang pakai mesin itu soft ice cream. Jadi keunikannya memanglah semua sama, tapi kelembutan dalam es krim kita sendiri. Sebab itu kita ni perlu mempelajari, walaupun banyak guru bahan apa yang dipakai. Kita ni ambil setiap resepi itu sikit-sikit diambil. Dijadikan satu resepi supaya ia lembut, macam ais krim kita ni nampak macam mahal. Kalau kita ni lihat ais krim kilang, kalau kita ni makan ia ringan. Ringan, ditelan pun macam dadak. Kata orang dadak. Tapi kalau ais krim kami berasa kalau dimakan itu berasa. Lebih-lebih lagi masa ni kami paling famous ais krim durian kuning. Kami yang paling hit masanya, walaupun buat berapa ratus satu boleh dalam masa 2-3 hari habis. Habis. Dari segi rasa yang paling istimewa rasanya, profil rasa memang berbeza Puan. Kalau misalnya kalau sudah ada, kalaupun belum ada, mungkin ada perancangan pihak BIS kita barangkali untuk melahirkan satu profil rasa, satu es krim yang rasanya unik, yang ada mungkin di syarikat kita saja ataupun yang ada di Brunei saja, rasa Brunei. Apa tu Puan? Durian kuning. Durian kuning. Masa ni baru-baru ini saya ikut expo kan yang di Bridek, yang local product. Ada satu customer tu yang Jepun punya customer. Ia sanggup membeli ais krim tu satu box. Satu carton. Satu carton itu dalam 6 kontainer yang 6 liter tu. Ia bawa balik ke Jepun. Kami pun berfikir, kan bawa balik ke Jepun, macam mana kita membawa? Itu semua kami tanya. And then
ia bagi tahulah pakai dry ice, Yes, dry apa ice. itu ini. Kalau kita ni macam selama-lama ni kita indah tahu. Betul. Rupanya durian kuning ni ada potensi. Ada potensi. Sedangkan durian kuning ni memang famous di negara kita Brunei. ni. Betul. Kalau kita ni pergi ke mana-mana pun macam Malaysia apa, orang indah tahu kecuali orang lawas. Betul. Orang di sana saja tahu durian betul. kuning. Kalau yang macam tempat-tempat lain Indah ada. memang indah ada. Betul. Sebab itu keunikannya es krim kami ada di durian kuning. Cukup istimewa sebenarnya tu. Memang cukup kreatif untuk pihak kita memikirkan sesuatu yang unik. Dan seperti yang dikongsikan jadi itu pun memang betul. Ada negara jiran kita ni sebenarnya melahirkan, memproduce ais krim sebagai satu produk yang boleh dieksport. Jadi kalau banyak pelancong yang datang daripada negara tersebut balik ke Brunei akan membawa ais krim menggunakan seperti yang kita kongsikan tadi, dry ice dan sebagainya. Saya cukup tertarik kalau boleh tanyakan lagi soalan tadi mengenai dengan durian kuning, sesuatu yang unik. Saya suka bereksperimentasi juga. Pernah dulu Atul pernah bertanya arah saya lah. Saya pernah mencabar Atul. Atul mencabar saya sebenarnya. Kalau dari segi penggunaan apa tu Atul? Pucuk ubi. Apalagi yang boleh dilakukan dengan pucuk ubi? Mungkin dia boleh buat kek dan sebagainya. Tapi belum ada jawapan. Tapi untuk habis kita, daripada durian kuning, adakah anda rasa kita buah-buahan barangkali ataupun rasa-rasa Brunei yang rasanya mungkin boleh di-explore, mungkin boleh jadikan ais krim? Saya fikir mungkin kebayau barangkali Puan. Macam mana tu Puan? Kembayau buat masa ni saya belum pulang pernah mencuba. Tapi kami kan membuat masa ni tibadak. Tibadak sama dengan tarap. Tarap. Itu yang kan kami cubalah. Ya tah musim buah tarap hari itu kami lupa membuat stok itu yang sempat dibuat tibadak. Jadi insyaallah coming soon produk yang baru tibadak. Tibadak. Atau rasanya buah apa dia tu boleh tanya cuba Atul. Tibadak, tarap, kalau durian salad? Durian salad. Durian salad saya indah berapa suka yang masak. Tapi rasanya boleh Puan insyaallah boleh. Jadi sebenarnya banyak ya buah-buahan tempatan yang boleh kita ni buat untuk rasa dalam ais krim berkenaan. Tapi itulah kalau mau mencuba je tu dengan rasa durian ais krim durian kuning. Tapi sebenarnya kita ni ada gambar-gambar yang ingin kita ni gambar-gambar yang ingin kita ni kongsikan kepada penonton kita ni. Kalau ani ais krim apa? Ini berwarna biru ni Puan, sama macam baju kita hari ni Puan. Ais krim apa ni Puan? Ini popsicle, ini bubble gum. Bubble gum. Ini yang paling kanak-kanak sukalah. Kalau ikut expo, ini yang paling hit yang kanak-kanak. Okey, kita ni ada lagi. Dan seterusnya, ini kami cuba teka dulu Puan. Atul cuba teka Atul. Ini dia, sebentar lagi Atul. Tibadak. Kuis. Soalan kuis berikutnya kepada Atul. Sebelum Puan menjawab tu Puan memberitahulah apa jawapannya. Okey, kita nak cuba. Sebentar lagi kita cuba. Mungkin para penonton pun boleh meneka dengan menyaksikan gambaran ini. Rasanya ais krim ini berperisa apa? Ini dia. Atul, apa Atul? Entah, kalau tadi Puan mengatakan tanya tibadak kali. Kalau saya mungkin durian kuning. Bukan, apa dia jawapannya Puan? Samboy. Samboy. Dua markah. Atul, bukan Atul. Bukan penonton kalau tadi. merasa samboynya ni macam es krim dulu-dulu. Yang dalam plastik tu Puan? Yang dalam plastik. Okay. Tapi yang dalam plastik kalau kita ni makan, ia kadang-kadang keras kan. Ada orang ais membuat. Puan? Tapi ini rapuh. Okey, ada lagi sebenarnya. Okey. Ini yang pakai cup tadi. Tadi cuba. Okey. Ini sebentar lagi akan kami bawakan pada bis kita. Mungkin boleh mereka jual. Selalunya berapa banyak jenis ais krim yang ada di syarikat Puan sendiri? Kami masa mula-mula berjinak dalam dalam ais krim ni paling banyak flavor sampai 28. 28. And then kami cuba tumpukan perhatian dengan ais krim yang hit saja, yang cepat cepat habis. Orang beli habis. Yang ini kelihatan lazat sekali Puan. Orang tadi nyaman Ini baru nyaman hantap tu lah kalau orang Jerudong tu lah. Terbuat tadi ada ni Puan aktiviti pantai Jerudong Puan. Ini rasanya memang nyaman hantap. Ini perisa apa ni Puan? Yang satu Oreo. Oreo. Yang satu itu strawberry. Bukan strawberry, blueberry. Blueberry. Jadi yang di dalamnya putih itu vanilla. Vanilla. Feeling blueberry. Okey. Dibagi feeling. Semakin banyak kulihat. Semakin lapar perut ini. Itulah sebenarnya. Dan ada lagi, sebenarnya ada lagi jenis-jenis ataupun flavornya.
selalunya tadi Puan mengatakan yang top saja, yang hits saja. Kalau Ani di antaranya dah ni. Ani yang di antaranya Mas Ani. Okey. Kalau ini Puan saya meneka kiwi. Vanilla kiwi. Okey, vanilla kiwi. Jadi kalau yang aiskrim vanilla ni ya campuran ni saja berapa banyak flavor ni? Tadi sudah 3. Ada 6. Ada 6. Ada 6. Okey. Rasanya cendol boleh berapa kali Puan? Cendol saya sudah cuba buat. Rasanya yang aiskrimnya tu okey tapi cendolnya mengeras. Jadi Dah berapa bisai lah. Dah berapa bisai. Okey. Jadi kalau tadi kiwi sudah, blueberry sudah sama dengan Oreo. Ini Jadi lagi. yang tiganya apa? Orange, mango, strawberry. Strawberry. Orange, Okey. mango, strawberry. Jadi yang ini satu ni lagi flavornya Ini saya rasa Bandung. Bukan. strawberry. Bukan. Strawberry. Suka menyalah-nyalahkan atau? Yang penting confident. Okey. Jadi itulah ya antara flavor aiskrim yang dibuat, dan tapi ada satu gambar tu kek. Jadi mungkin boleh kata ni kongsikan. Adakah kek ani Puan selain daripada membuat aiskrim, adakah membuat kek berasaskan aiskrim? Ya, 100% aiskrim itu dijadikan kek. Ndak ada ia punya Indah ada Sponge-nya. keknya Indah ada. langsung. Langsung indah ada. Yang ini Puan, yang ini yang macam ini. pavlova pernah? Bukan, pavlova. Bukan Bukan. pavlova, aiskrim di dalamnya. Itu yang di luarnya tu icing. Icing. Okey, macam Whipping cream lah kami pakai itu supaya ia macam balance lah rasanya dengan aiskrim itu. jadi ia boleh macam kan biasanya tadi melihat daripada kek terlebih dahulu kan tahu. Aiskrim dalam kemudian kek di luarnya kek di luar. baru makai icing atau. Icing. Tapi kalau macam aiskrim saja ia boleh rakap juga icing atau. Boleh. Boleh. okey. Kita ni awal-awal aiskrim itu kita ni bentukkan dulu and then tunggu dululah, jangan terus dibuat. Takut paling kita ni perlu jaga awal-awalnya suhu bilik. Sebab itu kalau di rumah kalau orang kata kenapa ia mahal, kami perlu aircon. Depan belakang semua buka aircon. Saja. Mesti ya betul-betul sejuk. Lepas satu baru kita ni sapu icing di kelilingnya, baru kita ni ubah. Sama lah dengan aiskrim yang di bawah ni Puan. Studio pun sejuk ni dah sebenarnya. Ini dia aiskrim, mungkin boleh difokuskan ya. Ini salah satu aiskrim yang pihak BIS kita buat lah. Tapi kan kalau sekiranya ada customer yang pelanggan yang menempah kek aiskrim berkenaan, jadi tadi Tuan mengatakan nada berasaskan kek yang memang 100%. Jadi berapa lama ianya boleh dibawa dalam perjalanan untuk menuju ke tempat itu? Macam saya pelanggan yang saya tinggal di Lugu and then pelanggan tinggal di Bukit Beruang. Diorang kadang-kadang saya suggestkan bawa coolbox. Takut tapi kadang-kadang ada pelanggan indah tapi saya selalu keep in touch lah, balik-balik WhatsApp-nya mana sudah. And then dia kata saya selalu suggestkan ambil terus balik. Kalau kan beli barang dulu, belilah dulu. Jangan dibawa ke kedai, tinggal dalam kereta. Tapi so far alhamdulillah dari Lugu ke Bukit Beruang masih solid. Indah cair walaupun dah ada coolbox. Mungkin Puan, kalau tadi melihat gambar gambar dan juga aiskrim kek aiskrim yang kita bawa sekarang ni Puan, adakah kita pernah barangkali bertemu dengan mungkin ada pelanggan mempunyai cita rasa tersendiri ataupun desainnya tersendiri. Kirakunya kek ini selalunya macam mana? Aku mau lain sedikit. Pasalnya mungkin ada acara istimewa dan sebagainya. Mungkin boleh kita kongsikan je Puan. Alhamdulillah sepanjang 3 tahun saya sudah menceburi bidang kek yang aneh, kek aiskrim aneh. Macam-macam lah pelanggan minta. Ada yang kartun macam cars ke apakah kami boleh buat tapi menggunakan topper lah. Kalau ia minta drawing memang saya indah dapat. Pasal ani 5 minit keluar kan cair masuk lagi dalam freezer. Tunggu lagi baru digubah lagi dibuat. Jadi kalau kan mau macam ia mau drawing, ia nak mau pakai topper memang kami tolak lah tu. Kecuali kami pakai
ia mau pakai topper and then kami tambah-tambahlah sikit macam rumput ke atau boleh macam rumput ke apa design itu insya-Allah. Dari segi inspirasi Puan, dari mana kita mendapat inspirasi? Kalau kan ada satu company besar kan di Brunei ni, kadang-kadang kepikir kan membeli untuk anak mahal. Betul. Kan membeli untuk anak mahal. Tapi anak mau atuk. Jadi saya pun macam why not kita cuba. Kita satu lokal. Betul. Kita ambil alih Betul. dalam bidang itu kan. And then saya cubalah buat dulu awal-awal orang saya gambar masuk dalam Facebook orang kata belacan. Belacan kata sis. Okay. Lepas tu saya fikir lagi macam mana untuk buatkan aiskrim ni indah mendap. Kan kalau kita ni kalau kita pakai freezer biasa, ia akan mendap. Barang itu akan macam bubble gum, ia terturun kan warnanya tu akan terturun. Tapi saya suka melihat YouTube, suka lihat kilang-kilang basar itu. Memang saya suka tu melihat mesin-mesin itu. Dari sana saya beli ni. And then dapatlah beli atau blast freezer. Dari sana saya cuba buat and then masukkan. Sebenarnya banyak lagi yang kita bincangkan. Saya sendiri pun tertarik dengan penjualan ataupun bisnes dalam bidang aiskrim ni. Sayangnya masa tidak mencukupi. Jadi mungkin secara ringkasnya, di mana perkembangan perniagaan Puan ni boleh penonton kita ni lihat? Melalui daripada IG ataupun Facebook? Alhamdulillah lah pelanggan kenal saya dari Facebook sama IG lah. Kalau siapa-siapa kan melihat desainnya yang lain daripada yang ani, kita boleh pergi IG homemade.popcycle lah tu. Homemade.popcycle. Okey. Jadi apapun ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Haimisa binti Mahli selaku pengurus penjualan aiskrim. Semoga sukses selalu. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.